Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua dah masuk ke? Okey, boleh. Sekejap, saya tengah setting ni. Okay. Awak macam mana kuliah online? Lebih suka ke lebih suka kuliah fizikal datang kelas? Kuliah fizikal. Okey. Jadi nak buat macam mana? Saya pun suka fizikal juga, senang sikit. Ni online dah macam DJ radio lah. Kejap nak on sana, kejap off sini. Okay, tak apalah, kita berharap insyaAllah sesi depan boleh kot. Bola pun stadium dah mula dibuka kan, dikatakan lah untuk tahun depan. So, sama-sama lah. Cuma berkenaan dengan vaksin tu saya no comment. Awak bacalah sendiri berkenaan dengan vaksin. Komen sikit doktor sebagai doktor. Komen-komen tangkap agak. Tak adalah, kita tunggulah mungkin. Dalam ni tak ada mata-mata. Dalam ni tak ada mata-mata. Okey, yang tu tak apalah. Dia yang cakap tak ada mata-mata tu yang bahaya. Tak adalah. Pada saya tak ambil dulu kot. Kalau ada vaksin ke, takut. Okey, so kita berharap pandemik boleh berakhir, kita jaga kita. So kita sambung baliklah kuliah kita secara online ni. So okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung kuliah kita berkenaan dengan reciprocating pump kepada contoh 5. So dalam contoh 5 katakan the following details of a single acting, single cylinder and reciprocating pumps are given as below. So kita ada length of piston 500 mm, suction diameter of piston 125 dan atmospheric pressure adalah 10.2. So LS ni adalah length of suction pipe, diameter of suction pipe ni adalah head of suction pipe. So maknanya head of suction pipe ni lebih kepada ketinggian daripada yang kita pernah bincangkan. So kalau kita ada tangki di sini, so kita ada pipe, so ini mungkin piston pump kita. Okay. So jadi anggaplah ketinggian daripada center line dan aras air. Itu head of suction. And then kita ada length of delivery pipe 15 meter, diameter of delivery pipe and head of delivery. So head of delivery bermaksud ketinggian daripada center point piston ni kepada tangki yang kita hantar. Okay, yang itu kita kata delivery head. Okay, so yang ni saya harap awak dapat tengok semula nota dan kita awak dapat memahami keadaan tersebut. Okay, di dalam contoh 5 kita dah mula ada 2 section. Sebelum ini kita ada hanya suction pipe sahaja. Sekarang ini kita dah ada section suction pipe dan kita juga ada delivery pipe. Jadi kita untuk lihat pengiraan yang boleh kita jalankan. Kemudian diberi nilai F. Maknanya F ni awak kena ingat balik, dia adalah friction factor. Okay, friction coefficient untuk pipe dan dia berkait rapat dengan F L over D V square over 2G. Maknanya dia adalah ke arah untuk pengiraan rumus. Cuma di dalam piston pipe kita tak pakai V square over 2G. Kita akan menggunakan acceleration value yang kita dapat, ratiokan dengan diameter of piston dan juga diameter of pipe. Nanti kita akan lihat dalam dalam penyelesaian. Dia beri juga safety minimum head is 2.4 meters. So yang ini kita setelah yang kita bincang daripada yang dulu, maknanya sekiranya kita kurang daripada 2.4, mungkin kita kata udara akan masuk dan sebagainya. So soalan pertama, kita kena ngira apakah maximum permissible speed. Yang kedua, energy required to drive pump if and vessel is provided on the delivery side very close to the cylinder. Okay, yang ini yang kita ada bincangkan di dalam nota tentang salah satu kegunaan air vessel. So air vessel ni adalah
kita ingin menstabilkan kadar alir yang berlaku. Maknanya kadar alir yang berlaku tidak lagi dalam bentuk denyutan. Denyutan ni maksudnya awak boleh imagine kalau awak ada pump, reciprocating pump yang sedut air daripada perigi. So awak tekan air keluar, awak angkat air tak keluar, tekan air keluar, so dia ada denyutan, keluar berhenti, keluar berhenti. So kalau ada air vessel, so insyaAllah kita kata air akan boleh sentiasa keluar. Kerana dalam keadaan kita angkat level kita tu, so air daripada air vessel, so kita akan turut mengalir untuk memastikan bahawa kadar air adalah hampir steady. Kita kata nak jadi steady betul tu tak, secara teoretikalnya tak jadilah. Okay, sebab dia akan ada sikit rhythm yang akan berlaku, tetapi bolehlah dikatakan dia akan menjadi seolah-olah steady dia tu, membolehkan pengiraan lebih dekat kepada flow in pipe. Okay. Itu sebab di dalam soalan ini diberi nilai F di sini. Kerana pengiraan kita akan mengira dengan menggunakan idea flow in pipe seperti yang kita belajar dalam fluid mechanics 1 dan fluid mechanics 2. Kerana apa dia boleh kita mengira dengan menggunakan flow in pipe? Kerana wujudnya air vessel. Okey. Okey, so kita mulakan dengan penggunaan head, safety head, dan rumus dia ni yang sebenar adalah seperti yang telah kita pernah gunakan sebelum ini. So maksudnya ini adalah safety head sama juga dengan atmospheric pressure ditolakkan dengan suction head ditolakkan dengan acceleration head. Dan acceleration head kita boleh kira di dalam keadaan beginning. So kemudian kita gantikan nilai R omega di sini dengan 2 pi n over 60 kuasa 2, dan kita boleh dapat acceleration head di dalam keadaan ada unknown n. Yang ini saya rasa awak pun dah faham, kita dah selesaikan perkara ini sebelum tu. Dan diberi safety adalah 2.4, dan kita masukkan di dalam equation, kita boleh dapat nilai n yang kita kata mungkin sesuai digunakan ialah 47 rpm. Yang ini yang kita dapat. So yang ini saya rasa tidak menjadi masalah kerana penyelesaian berkenaan dengan ini kita telah lihat beberapa kali. So ini mungkin kali ketiga. So saya rasa awak boleh nampak cara untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan safety head yang ini. So kemudian kita perlu mengira power. Okey, yang ini ada trik. Dah balik ke tak? Ya, boleh. Sekejap Awak nak tanya ke awak nak snap? Sekejap. Okey. Saya nak snap sekejap. Okey. Okey, boleh. Awak snap dengan handphone ke awak print screen? Handphone je kata. Okey. Okey. So kalau bagi mereka yang menggunakan laptop tengok sebagainya, kalau laptop tu dia ada satu function kan, ada satu button FN, awak tekan FN, tekan print screen kot. So dia terus automatic print screen tu. Jadi dia terus save aje lah. Save. Later on baru awak tambah. Sebenarnya lah. So tapi kalau anda kata awak nak snap dengan handphone juga, it's okay. Awak beritahu saya. Untuk berhenti dekat bahagian mana. Okay, so pengiraan yang ini saya rasa awak okay. Kerana kita telah lihat beberapa kali. Dan kita dapat menentukan nilai RPM yang kita kata tidak akan merosakkan pump dalam jangka masa yang lama. Okey, kemudian soalan kedua ini yang baharu. Okey, kita mula membincangkan untuk mengira power. Okey, sebelum ini kita mengira power berdasarkan head yang telah diberi, tetapi kali ini kita mengira power juga. Rumus masih lagi sama, rho GQH, tetapi kita akan pergi secara detail tentang pengiraan nilai head. Okey, kerana untuk dalam soalan sebelum ini kita just ambil nilai head yang telah diberikan dalam soalan, tetapi sebenarnya kita kata untuk lebih detail kita kena mengira total head yang berlaku. Okey. So kenapa kita, rumusnya ialah total head yang perlu kita kira ialah suction head, delivery head, friction at suction, dan juga friction at delivery. So ini membawa maksud macam mana? Membawa maksud kita ada tangki di sini. So tangki ni kita sambungkan dengan piston pump yang kita ada.
Kemudian kita akan hantar ke satu tangki yang lain. Okay, katakan. Okay. Jadi power yang diperlukan oleh piston ini ialah, pertama, dia perlu ada tenaga. Dia perlu ada tenaga untuk memastikan air boleh diangkat daripada bawah ni naik ke atas. So itu yang direflektkan sebagai suction head. Okay, dalam masa yang sama, dia juga perlu ada tenaga untuk dia hantar air sampai ke titik delivery ataupun sampai ke point yang paling atas. So ini adalah head of delivery. Dalam masa yang sama, dia juga perlu ada tenaga, piston juga perlu membekalkan ekstra tenaga kerana di sepanjang perjalanan dalam pipe akan ada friction, akan ada losses. So dia kena supply untuk mengurangkan losses tersebut. Dan dalam masa yang sama juga dia perlu overcome losses untuk delivery pipe. Kerana kalau dia tak beri tenaga yang cukup, mungkin air tidak boleh sampai ke point yang di atas ini kerana dihalang ataupun tenaga telah banyak digunakan untuk overcome the friction. Okay, yang itu maksud dia. Jadi secara ringkas, awak dapat imagine bahawa total head di sini kita perlu mengambil kira nilai-nilai ini, iaitu suction head, delivery head, friction pada suction dan juga friction pada delivery. Oleh itu kemudian kita perlu mengira satu per satu. Okey. Untuk suction dan delivery kita kata agak straightforward kerana ia bergantung pada kedudukan air pada inlet, kedudukan piston pump dan juga kedudukan air pada outlet. Maksudnya di dalam diagram ataupun daripada soalan selalunya telah diberi. Okey. Dan kita hanya perlu mengira friction head di dalam suction dan juga di dalam delivery pipe. Okey, kita pergi kepada suction, friction in suction line. So rumus yang kita pernah bincangkan di dalam nota, friction di dalam suction dan juga delivery ini sebenarnya berubah-ubah kerana kita kata piston akan bergerak. Awak kena imagine piston bergerak ke depan dan ke belakang. So ada ketika tekanan dia kuat, ada ketika dia dah mula melemah, ada ketika suction dia kuat, ada ketika dia lemah. Dan kalau kita lihat secara had laju pun, seketika sebelum dia sampai kat depan, tentulah dia memperlahankan gerakan sebelum dia kembali kepada kosong. Maknanya dia berhenti seketika, barulah dia bergerak lagi, laju dan akhirnya akan berhenti seketika. Oleh itu, seolah-olah akan ada fluctuate velocity. Jadi kalau kita lihat daripada rumus asal, F sama dengan L over D V square over 2G. Jadi kita kata akan ada fluctuate dalam velocity di sini. Oleh itu, ia akan menyebabkan nilai friction ataupun nilai losses berubah-ubah. Walau bagaimanapun, memadai untuk kita mengira nilai average nilai friction tersebut dan rumus dia ada 2/3. So, berkenaan dengan rumus ini telah kita bincangkan di dalam nota semalam. So, saya rasa awak boleh tengok balik kenapa kita pakai rumus ini. So, jadi kita masukkan semua nilai. Kita ada nilai F, kita ada nilai L, suction, diameter suction. Kita ada A untuk piston. Yang ni A untuk piston Okey, ni ada A untuk piston dan ni adalah A cross sectional area untuk suction. So kita ada R, ada jejari. So jejari di sini saya dah terangkan, sekiranya diberi awak piston stroke, kita boleh bahagikan dengan 2 dan dia akan menjadi jejari untuk crank. So dan kita ada nilai omega di sini. Okay, so nilai omega di sini, kita ada omega sama dengan 2 pi n over 60. So maknanya kita boleh masukkan nilai RPM yang kita dapat, kita boleh dapat nilai omega. So radian per second. So maknanya rumus ini juga telah saya tunjukkan pada kuliah yang lepas. Jadi setelah awak kira, kita boleh dapat friction pada suction adalah sekitar 1.25 meter. Okay, sekarang ni kita mengira friction pada delivery. Okay, friction pada delivery pada hakikatnya, pada dasarnya yang kita belajar di dalam nota kita semalam, kita perlu mengira dengan menggunakan rumus yang lebih kurang sama dengan ini. Okay, kalau awak ingatlah,
Cuma kita hanya menggunakan length of delivery, kita akan menggunakan diameter of delivery pipe, kita akan gunakan AD, maknanya cross sectional area for delivery dan sebagainya. Tetapi awak kena ingat juga di dalam soalan ini dia mengatakan bahawa air vessel terletak pada delivery site dan juga dia terletak dekat dengan piston pump. Dia beri kat sini. On the delivery side, very close to the cylinder. Okay, kenapa dia kata very close? Kerana pada next equation, pada next tutorial nanti, saya akan tunjukkan pengiraan sekiranya air vessel tu terletak not too close to piston. Maksudnya ada jarak. Maksudnya jarak piston ke air vessel mungkin 50 meter. Kemudian daripada air vessel ke outlet mungkin 50 meter. Adakah pengiraan kita nak menggunakan idea ini sahaja atau kita kena do something? Yang tu dalam next tutorial ada. So, jadi idea dia ialah kita ada piston di sini. So and then kita ada tangki inlet dan dia akan disambung untuk tangki outlet katakan di sini. Oleh itu kita beranggapan bahawa dekat dengan dengan piston ni akan ada air vessel. Okey, macam itulah lebih kurang. Okay. So oleh kerana ia terlalu dekat, kita beranggapan bahawa ia membawa maksud bahawa jarak antara air vessel dan juga piston ini, maknanya jarak yang dilalui oleh pipe, yang dilalui oleh air sebelum ia sampai ke air vessel adalah terlalu pendek dan tidak perlu untuk kita secara detail memasukkan dalam pengiraan. Lagipun memang tak diberi jarak tersebut, oleh itu kita tak dapat kira sebenarnya. Okey, jadi idea apa yang kita nak gunakan di sini? Idea yang kita perlu gunakan ialah kita perlu menggunakan idea flow in pipe. Kerana apa? Kerana salah satu advantage untuk air vessel ialah dia akan mengurangkan fluctuation di dalam kadar alih. So maksudnya apa? Air akan mengalir di dalam pipe seolah-olah flow in pipe yang kita belajar dalam fluid 1. Tidak ada rhythm ataupun tidak ada denyutan terhadap kadar alih tersebut. Okey, jadi oleh itu macam mana kita nak kira? Kita bermulalah dengan mencari kadar alih. So kadar alih kita boleh mengira dengan ALN over 60. Yang ni kita dah lihat rumus ini. Kita masukkan semua nilai. Okay, di dalam ini saya menggunakan RPM yang kita dapat daripada pengiraan 46.88. So kita dapat 0.004795 meter padu per second. Dan kita tahu bahawa kadar alih sama juga dengan A darab V. Oleh itu V sama juga dengan kadar alih dibahagikan dengan cross sectional area. Jadi kita ingin mencari velocity untuk delivery. Jadi kita bahagikan kadar alih dengan cross sectional area untuk delivery. So kita kira. So kita dapat bahawa had laju air yang lalu di dalam pipe di dalam delivery ialah 0.61 meter per second. Okay, so boleh So yang ni awak boleh dapat ideanya. Okay. So seperti yang saya katakan, pengiraan di dalam delivery pipe disebabkan ada air vessel, oleh itu pengiraan akan dilakukan secara flow in pipe. Jadi apa rumus untuk losses pada flow in pipe? Rumus dia adalah ini. Kita ada F, L over D dan V square over 2G. So V square ni cuma saya tulis dalam keadaan U delivery kuasa 2. So saya harap awak dapat alert yang ini. So kita masukkan semua nilai, kita boleh dapat 0.0569. Jadi awak boleh tengok bahawa pengiraan memanglah beza meter agak ada antara suction dan juga delivery. Tetapi salah satu idea air vessel dia dapat mengurangkan friction sebenarnya. Jadi kalau awak tengok beza antara friction 1.25 dan 0.0569. Sedangkan kalau kita lihat kita tengok length dia, length suction baru 5 meter, length delivery 15 meter. Diameter almost the same lah, memang sama pun, tetapi kita dapati bahawa friction untuk delivery jauh berkurangan berbanding dengan friction untuk suction. Okay, so suction oleh kerana dia fluctuate, okay, dia kejap laju, kejap rendah, kejap laju, kejap tinggi, so friction dia agak tinggi walaupun jarak dia pendek.
berbanding dengan delivery. So jadi saya harap awak dapat imagine apa yang dimaksudkan dengan advantage kita meletakkan air vessel, kerana dia dapat menstabilkan kadar air dan dalam masa yang sama dapat memaksimumkan tenaga. Maksud memaksimumkan tenaga ialah friction yang terhasil di dalam aliran tersebut akan menjadi rendah. Okay, jadi kita telah dapat dua item. So kita ada suction head 3 meter, kita ada delivery head 10 meter, kita ada friction in suction dapat 1.25 meter dan friction head untuk delivery 0.0569. So kita campurkan semua sekali, kita dapat 14.3069. Then kita boleh mengira power sebagai rho GQH. So kita masukkan nilai Q yang kita ada. So kita masukkan nilai head yang kita dapat daripada pengiraan sebelumnya. So kita dapat bahawa power untuk pump tersebut adalah sekitar 673 watt.